Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammi taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan Alhamdulillah kita sampai kepada ayat ke-15, iaitu firman Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Terjemahannya, dialah yang menjadikan bagi kamu bumi tersebut tunduk. Famshu, maka berjalanlah kamu di gunung ganangnya, dan makanlah daripada rezekinya, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Dan ini ayat ke-15 daripada surah Tabarak. Dari persoalan pertama sekali yang kita nak bincangkan ialah, apakah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Dari Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 606 Hijrah, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyatakan dalam ayat yang sebelum ni bahawa Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perlahankan suara dan apa saja yang kamu nyaringkan suara. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini dalam bentuk ugutan, seolah-olah Tuhan hamba berkata kepada hambanya, yang mana hamba tadi ingin berbuat kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Tuhan tadi akan berkata, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Hendaklah kamu duduk di dalam rumah ini yang telah aku berikan kepada kamu, dan semua kebaikan yang ada di dalam rumah ini yang telah aku sediakan kepada kamu, dan jangan sekali-kali kamu berasa aman daripada kemurkaanku. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ingin berkata kepada orang kafir, wahai orang yang kafir, aku mengetahui rahsia dan segala yang kamu zahirkan dan apa sahaja yang berada di dalam hati kamu, maka hendaklah kamu takut kepadaku. Sesungguhnya bumi ialah yang menjadi tempat kediaman kamu ni, yang telah aku rendahkannya, mudahkannya kepada kamu. Sekiranya aku ingin, nescaya aku akan terbalikkan bumi tersebut. Jadi itu yang telah dinyatakan oleh Imam Fakhruddin, hubungan antara ayat ke-15 dengan ayat yang sebelumnya. Dan sebagaimana kita dah bincangkan, sesungguhnya surah Tabarak ni secara umum ni, dia ialah surat amaran dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, agar manusia tadi bertobat kembali kepada Allah, masuk di dalam sirat mustaqim. Kemudian persoalan kedua yang kita boleh bincangkan daripada ayat ni, Allah Ta'ala menyatakan lafaz ja'ala lakumul ard. Allah Ta'ala menjadikan secara khusus kepada kamu, wahai manusia, al-arda, bumi. Dan apabila Allah Ta'ala nyatakan al-ard, ard ni dia mempunyai pasangan, dan pasangan ni ialah laut, lautan seluruhnya. Jadi apabila Allah Ta'ala menyebut al-ard, difahami juga bahawa Allah Ta'ala juga menjadikan laut hanya semata-mata kepada kamu manusia. Cuma apabila ada beberapa perkara berpasangan, maka dalam bahasa Arab, salah satu gaya bahasa ni ialah kita menyebut salah satu daripada pasangan untuk meringkaskan ayat, kerana salah satu lagi difahami daripada pasangannya. Dan perkara kedua diriwayatkan daripada Imam Qatadah daripada Abil Jalad. Maksudnya diriwayatkan dalam tafsir Nukat wal Uyun bagi Imam Mawardi yang meninggal dunia pada tahun 450 Hijrah. Dinyatakan daripada Abil Jalad bahawa sesungguhnya bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ni ialah 24,000 farsakh. Dan farsakh tadi sekiranya pada hari ini bersamaan dengan 5.8 km. Jadi keseluruhan bumi mengikut kenyataan Abil Jalad tadi ialah 139,200 km.
Kemudian dia bahagi-bahagikan bumi tersebut kepada penduduk manusia. Dan bilangan yang dinyatakan tadi merangkumi laut, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kitab yang lain. Dan sekiranya kita tanya bilakah bumi tadi diciptakan, maka daripada Imam Mujahid, daripada Abdullah ibn Amr berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum mencipta bumi tanah ni, Allah Ta'ala telah mencipta Kaabah. Sebelum bumi bi-alfai sanah, 2000 tahun sebelum penciptaan tanah bumi tadi. Dan setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi di bawah Kaabah tersebut. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permukaan bumi yang pertama yang diletakkan di bumi ialah tempat tapak kepada Baitullah Kaabah. Kemudian dibentangkan bumi daripada bawah Kaabah tadi sekelilingnya. Dan sesungguhnya perkara ataupun gunung yang pertama yang Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ialah Jabal Abu Qubais yang berada di Mekah. Kemudian daripada Jabal Abu Qubais ini disambungkan banjaran-banjaran gunung di seluruh dunia. Dan daripada kalam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta Kaabah sebelum bumi sebelumnya 2000 tahun. Kemudian mereka berkata, bagaimanakah dicipta Kaabah? Padahal Kaabah itu sendiri berada di atas permukaan bumi. Maka Abu Hurairah berkata, sesungguhnya permukaan Kaabah tadi seolah-olah satu pulau yang berada di atas air, dan di atas Kaabah tersebut ada dua orang malaikat yang bertasbih pada siang dan malam selama 2000 tahun. Maka apabila Allah Ta'ala ingin mencipta bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menarik bumi tersebut daripada bawah Kaabah, maka jadilah terbentang luas. Dan persoalan seterusnya boleh kita bincangkan tentang bumi ini ialah bilangan tingkatannya. Jadi apabila dinyatakan lafaz al-ard, lafaz al-ard dalam surah Tabarak ni adalah lafaz tunggal yang merujuk kepada perkara yang tunggal. Tapi dinyatakan dalam tafsir Tabari, dimaksudkan daripada lafaz tunggal tadi ialah al-aradun as-sab'. Maksudnya bumi yang 7 lapis tadi. Dan maksudnya kita dah maklum langit 7 lapis dan bumi juga Allah Subhanahu wa taala menciptakannya 7 lapis. Jadi ada beberapa nas yang boleh kita baca untuk mengetahui tentang keadaan bumi tersebut. Daripada Imam Mujahid radhiyallahu anhu, maksudnya apabila Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan kerajaan yang berada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Mujahid berkata, Allah Subhanahu wa taala membelah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam langit yang 7 sehinggalah arash. Lalu Nabi Ibrahim dapat memandang kepada seluruh langit tadi selapis demi selapis sehinggalah kepada arash Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Ta'ala juga membelah bumi yang 7 lapis tadi ke bawah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melihat bumi tadi sehinggalah kepada dasarnya yang paling dalam sekali. Dan daripada Sa'id ibn Jubair, dia berkata, apabila Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, begitulah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan ataupun ciptaan langit Allah dan ciptaan bumi. Maka Sa'id bin Jubair berkata, dikasyafkan ataupun dibukakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam permukaan langit dan permukaan bumi, sehingga dia tadi memandang kepada dalam bumi tadi yang paling asasnya ataupun bumi yang 7 lapis tadi berada di atas satu batu yang amat besar, dan batu tadi berada di atas ikan yang amat besar, dan ikan tadi berada di atas di atas tulisan lafaz la ilaha illallah. Dan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia berkata, sesungguhnya perkara pertama yang Allah ciptakan ialah qalam, maksudnya pena. Lalu pena tadi menulis apa saja yang akan berlaku. Kemudian diangkatkan air, maksudnya air tadi, bukhar daripada air, maksudnya bukhar tadi ialah seperti wap daripada air, maka daripada wap air tadi diciptakan langit yang 7 lapis. Kemudian diciptakan ikan yang amat besar tadi, lalu dibentangkan bumi di atas belakang ikan nun tadi. Maka apabila bumi tadi bergerak, maka dia tadi makin berkembang. Maka Allah Ta'ala menjadikan bumi tersebut tetap dengan penciptaan gunung-gunung. Jadi periwayatan yang kita baca tadi dinyatakan oleh Imam Tabari kan radhiyallahu anhu dalam tafsirnya. Dan kemudian persoalannya, apakah yang berada di dasar, maksudnya di dasar bumi tadi? Maka dinyatakan oleh Ibnu Katsir kan di dalam tafsirnya bahawa sesungguhnya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan semakin rendah
kan makhluk tersebut, lapisan makhluk tadi apabila dia semakin rendah, maka dia tadi akan menjadi semakin sempit. Maka aflak ataupun dia panggil lapisan yang 7 yang paling tinggi, lapisan langit tu, langit yang paling atas dia paling luas, bawahnya kecil sedikit, bawahnya sempit sedikit, bawahnya sempit sedikit. Begitu juga dia berkata, begitu juga bumi yang 7 lapis tadi, setiap lapis daripada atas ke bawah, lapis atas tadi ialah yang paling luas, sehinggalah sampai kepada lapis ke-7 yang paling bawah tadi, ialah tempat yang paling sempit sekali, yang menjadi tempat kepada neraka kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diistilahkan sebagai asfalus safilin, tempat yang paling rendah daripada segala tempat yang rendah. Jadi seolah-olah nak dinyatakan dia berbentuk tadi seperti segitiga, kan, daripada atas yang paling besar dia akan makin menguncup di bawahnya. Kemudian kita bincang lafaz yang Allah Ta'ala nyatakan. Persoalan ketiga yang kita nak bincangkan, lafaz lakum tadi. Maksudnya apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-15 ni, huwallazi ja'ala lakumul ard. Jadi lafaz lakum dia merujuk kepada hanya semata-mata kepada kamu, wahai manusia. Jadi sekiranya kita renung kepada kehidupan kita seharian, maksudnya apakah kemanfaatan bumi tadi? Maksudnya mungkin kita rasa bumi ni dah kita pijak, kan, setiap hari kita berjalan di atasnya, ataupun cuma yang nak dibincangkan dalam ayat ni, Allah Ta'ala menyebut satu nikmat, aku ciptakan bumi kepada kamu. Jadi bagaimanakah bumi tadi memberi kemanfaatan kepada kita? Maka dinyatakan dalam beberapa tafsir, bumi tadi memberi kemanfaatan kepada kita sama ada secara langsung ataupun melalui beberapa perantaraan. Secara langsung ialah seperti bumi tadi adalah tempat untuk kita tadi tinggal. Maksud sekarang ni kita tinggal di dalam rumah. Sekiranya kita lihat ke semua alat binaan rumah tadi, kesebahagian besarnya ataupun keseluruhannya datang daripada bumi itu sendiri. Maksudnya batu-bata datang daripada bumi, kan, batu yang dibuat, batu-bata tersebut. Begitu juga besi yang kita gunakan untuk membina rumah kita tadi, besi itu diambil daripada dalam bumi. Dan kaca juga diambil daripada bumi. Jadi daripada bumi dan isi kandungannya lah, maka kita dapat membina sebuah rumah. Dan dengan sebab rumah itulah kita boleh melindungi diri kita daripada panas dan sejuk. Jadi secara tak sedar, sebenarnya rumah yang kita miliki, rumah yang kita beli tadi, dia sebenarnya ialah daripada bumi yang Allah Ta'ala kata dalam surah Tabarak ni, ja'ala lakumul ard. Allah Ta'ala menciptakan kepada kamu bumi tersebut, tanah tadi. Dan begitu juga bumi dan tempat kita berpijak ni lah yang menyebabkan kita boleh makan. Kan, maksudnya daripada bumi tadi kita boleh menanam tumbuh-tumbuhan, kan, beras, gandum dan seumpamanya. Dan di atas bumi itu juga kita memelihara binatang-binatang ternakan. Jadi dengan sebab adanya bumi tadi, kita ada makanan asasi yang kita boleh makan dan seumpamanya. Dan sekiranya kita lihat kepada kenderaan yang kita tunggang hari ni, kan, kenderaan macam mana pun diperbuat daripada besi, kan, dan besi diambil daripada bumi. Dan kenderaan tadi dibuat tayarnya daripada getah, dan getah tadi ialah tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi. Dan minyak, petrol apa semuanya datang daripada bumi itu sendiri. Jadi memadailah apabila Allah kata ja'ala lakumul ard, aku jadikan khusus kepada kamu, nikmat kepada kamu wahai manusia, al-ard, bumi. Apabila Allah Ta'ala sebut saja bumi tadi, dia merangkumi segala makanan yang kita makan, dia merangkumi tempat tinggal yang kita duduk, dia merangkumi semua kenderaan yang kita tunggang, pakaian yang kita pakai, dan begitu banyak sekali nikmat yang berkaitan dengan bumi tersebut. Dan satu lagi perkara sebagai faedah kenapa Allah Ta'ala mengungkit ataupun Allah Ta'ala menyebut nikmat bumi tadi, bahawa sesungguhnya kita tadi manusia, kita juga dicipta daripada unsur tanah tadi. Disebabkan kita tadi dicipta daripada unsur tanah, maka kita dapat merasai unsur-unsur yang berada di tanah tersebut. Maksudnya kita dapat merasai kemanisan tebu, kan, kita dapat merasai masam, masin, dan kita dapat merasai rasa sedapnya daging. Semua yang dapat kita rasa tadi tu ialah kerana kita mempunyai unsur yang sama dengan unsur bumi tadi. Jadi nak difahami, maksudnya berbeza dengan malaikat, kan, maksudnya satu ciptaan lain yang Allah ciptakan itu malaikat. Malaikat dicipta daripada nur, tapi dia tak dicipta daripada unsur tanah. Maka apa yang kita dapat rasa sekarang ni, rasa daging, rasa ikan, rasa segala makanan, rasa tersebut tidak boleh dirasa oleh malaikat. Maka oleh sebab itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dia berkata, ulama bersepakat bahawa sesungguhnya malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak bernikah. Jadi apabila Allah Ta'ala kata bumi aku ciptakan khusus kepada kamu, maka taklah kita mengetahui bahawa bumi tadi dicipta ialah satu nikmat. Jadi itu yang nak dinyatakan daripada lafaz lakum.
pengkhususan nikmat kepada kamu. Kemudian daripada ayat ke-15 ni Allah Ta'ala sebut satu lafaz iaitu zalulan. Zalulan ni maknanya bumi ni dihinakan. Dihinakan ataupun ditundukkan kepada kamu wahai manusia. Jadi daripada sini ada satu persoalan lah. Maksudnya apakah faedah ataupun apakah makna tersirat yang nak kita fahami apabila Allah berkata bumi tadi dihinakan kepada kamu ataupun bumi tadi ditundukkan kepada kamu. Jadi dari situ ada beberapa makna tersirat. Yang pertama sekali yang nak kita fahami ialah sebagaimana yang nyatakan oleh Imam Tustari dalam tafsirnya. Dia kata faman azallaha bimukhalafatiha faqad najjaha minal fitani wal balaya. Maksudnya Allah kata bumi sifat dia ialah zalulan, dihinakan. Jadi bumi ni daripada satu makna dia merujuk kepada nafsu yang Allah Ta'ala cipta di dalam diri kita. Jadi apabila Allah kata aku mencipta bumi dalam keadaan dia tadi dihinakan, maka difahami daripada situ hendaklah kita tadi menghinakan nafsu kita yang amarah bisu tadi dengan cara bimukhalafatiha, dengan kita tadi tidak mengikut kehendak hawa nafsu tersebut. Jadi itu faedah pertama, makna tersirat apabila Allah bagi tahu bumi dia mesti zalulan, dia mesti dihinakan. Jadi apabila kita dah tahu bumi yang kita pijak tiap hari ini dia dihinakan oleh Allah kepada kita, maka jangan kita tadi menjadikan unsur bumi yang ada dalam diri kita tadi, nafsu, syahwat dan seumpamanya, kita mengagungkan ataupun kita memuliakan dia dan kita mentaati nafsu tersebut. Bahkan Imam Tustari berkata, taklah kamu tadi mukhalafah, hendaklah kamu tadi bercanggah melawan nafsu tersebut dan jangan sekali-kali kamu membiarkannya merosakkan diri kamu. Kerana dia kata siapa yang mengikut nafsu tersebut maka dia akan menghinakan dirinya dan dia akan membinasakan dirinya. Kemudian makna kedua yang boleh kita fahami apabila Allah Ta'ala kata al-ard zalulan tadi, makna kedua sebagaimana nyatakan oleh Imam Ismail Haqqi dalam tafsirnya, dia kata tujuan Allah Ta'ala menyatakan aku cipta bumi tadi hina, tujuannya lah supaya kamu wahai manusia hendaklah kamu merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Litakunu mutawadhi'in, supaya jadilah kamu tadi manusia merendah diri di hadapan Allah Taala katurab seperti tanah itu sendiri. Maksud dalam hadis menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tadi hina untuk kamu tadi berjalan di gunung ganangnya, dan Allah Taala mencipta Adam daripada tanah untuk menghinakan anak Adam tadi dengan tanah tersebut. Tetapi dalam hadis menyatakan fa'abau illa nakhwatan wastikbaran, tapi ramai daripada manusia ini enggan melainkan kesombongan dan membangga diri. Maka dalam hadis tadi Nabi kata walan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqal habbatan min khardalin min kibr, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji daripada zarah daripada sifat sombong dan ketakabur tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asfahan dalam kitabnya Tarikh Asfahan. Dari itulah faedah kedua tersirat. Apabila Allah kata bumi tadi dihinakan, maka hendaklah kita faham, hendaklah kita tadi memahami kita wajib merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulnya. Dan makna tersirat yang terakhir ni apabila kita nak bincangkan tentang penciptaan bumi yang paling hina ataupun bumi tadi direndahkan. Maksudnya nak difahami daripada situ apabila ulama tafsir membincangkan lafaz bumi tadi, dia nak bagi tahu bahawa penciptaan yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan tanah tersebut. Penciptaan tanah yang menjadi asas kepada penciptaan bumi. Maksud tanah ni dia amat kasar, kan? Ciptaannya amat kasar. Kita dapat tengok batu, keras dan seumpamanya besi tadi. Dia ialah makhluk-makhluk yang amat kasar. Maka terdapat makhluk yang berada di atasnya yang lebih halus seperti air, dan di atasnya ada lagi makhluk yang lebih halus seperti udara. Ada yang lebih halus seperti langit. Dan setiap langit-langit tadi, langit yang atas dia lebih halus daripada langit yang bawah ni, sehingga kepada arah dan seumpamanya. Jadi nak dia beritahu di sini, kamu wahai manusia diciptakan daripada unsur yang sangat rendah, iaitu unsur tanah, kan? Unsur yang amat rendah, unsur yang sangat hina. Maka jangan sekali-kali kamu tadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka kamu akan jadi lebih baik daripada malaikat, kerana kamu tadi walaupun berada di unsur yang amat rendah, tapi kamu berjaya untuk melawan kehendak unsur tanah tadi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada lafaz zalulan tadi. Kemudian kita sambung kepada firman Allah Ta'ala, famshu fi manakibiha.
hendaklah kamu tadi berjalan di manakib. Jadi pada lafaz manakib ni, apakah yang dimaksudkan dengan manakib ni? Jadi dia ada beberapa pendapat ulama dalam tafsirnya. Antaranya manakib ni diterjemahkan dengan gunung ganang. Maksudnya lafaz manakib tu merujuk kepada gunung yang berada di muka bumi. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, berjalanlah kamu mendaki gunung dan seumpamanya. Dan setengah pendapat mengatakan yang dimaksudkan dengan manakib tadi ialah penghujung ataupun hujung-hujung yang jauh daripada muka bumi tersebut. Jadi itu ada dua pendapat. Yang ketiga mengatakan bahawa manakib tadi ialah tempat-tempat tanaman, hutan rimba dan seumpamanya. Itu dari segi bahasa lah. Apakah yang dimaksudkan dengan manakib? Dia boleh merujuk kepada bukit, kan kawasan yang tinggi, dan dia boleh merujuk kepada jarak yang jauh, dan dia boleh merujuk kepada tempat yang sukar seperti hutan rimba dan seumpamanya. Jadi persoalannya, apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita supaya berjalan pada manakib tersebut? Maksudnya kita dah maklum, kita ni dicipta di atas bumi. Jadi kita tak dibenarkan duduk berdiam diri di satu kawasan. Allah Ta'ala berkata, famshu, hendaklah kamu tadi berjalan fi manakibiha, pada segala rintangan-rintangannya. Jadi untuk memahami arahan tersebut, maka kita merujuk kepada perkataan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi tadi hina kepada hamba-hambanya, tunduk dan patuh kepada hamba-hambanya, la liyastaqirru fi manakibiha, bukan supaya manusia tadi duduk tetap di tempat-tempat rintangan tersebut, di tempat-tempat keseronokan tadi, bal yattakhidhuha manzilan. Imam Ghazali kata, bahkan hendaklah dia menjadikan bumi aku cipta tadi manzilan sebagai tempat duduk sementara, fayatazawwaduna minha, dan dia tadi mengambil bekalan daripada bumi tersebut, muhtarizina, berhati-hati, min masaidiha, daripada tempat-tempat perangkap yang berada di bumi tadi, wa ma'atibiha, dan tempat-tempat kebinasaan yang berada di bumi. Dan kalam Imam Ghazali ini panjang kan. Maksud Imam Ghazali membincangkan bahawa jangan sekali-kali kita tersekat di bumi yang Allah Ta'ala ciptakan, kerana bumi itu bukan penghujung jalan kepada manusia. Jadi itu ialah hikmat arahan agar kita tadi famshu fi manakibiha. Dan ayat famshu fi manakibiha ni dia juga merujuk kepada lafaz as-sirat yang kita baca dalam Fatihah. Maksudnya apabila kita minta, wahai Allah Ta'ala, tunjukkan kepada kami jalan. Jadi lazim ataupun tersirat daripada meminta jalan ialah hendaklah kamu melintasilah jalan tersebut. Maksud kita minta jalan untuk sampai kepada satu tempat. Setelah diberitahu kepada kita inilah jalan yang untuk kamu lalu untuk sampai ke tempat tersebut, tiba-tiba kita tak jalan di jalan tersebut, maka itu ialah kesalahan dalam permintaan. Jadi apabila Allah Ta'ala kata famshu, itu ialah arahan yang difahami daripada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya kita sambung ayat lafaz yang seterusnya, iaitu Allah Ta'ala berfirman, wa kulu mir rizqihi, hendaklah kamu tadi makan daripada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan daripada muka bumi tersebut. Jadi dimaksudkan dengan rezeki tadi adalah perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hasan Basri. Dan rezeki itu juga dia merujuk kepada segala tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan kepada kamu. Dan daripada sudut fakulu mir rizkihi tadi, hendaklah kamu tadi makan daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Maksud Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menyatakan, wa'lamu, hendaklah kamu mengetahui, anna sa'yakum la yujdi alaikum syai'an illa an yassarahu Allahu lakum, yuyassirahu Allahu lakum. Maksud Imam Ibn Katsir berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya usaha kamu, usaha kita mencari rezeki, kerana usaha kita keluar daripada rumah, segala usaha tadi tidak akan membawa apa-apa kemanfaatan kepada kamu, illa melainkan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan mencari rezeki tersebut kepada kamu. Jadi daripada sudut zahirnya, sememangnya kita sendiri yang melihat diri kita keluar mencari rezeki, itu daripada sudut zahir kan. Tapi daripada sudut hakikatnya, yang sebenarnya memudahkan kita mendapat harta, yang memudahkan kita tadi mendapat pangkat, yang memudahkan kita tadi mendapat tempat tinggal kan, yang memudahkan kita tadi ada tanah, kebun dan seumpamanya, yang memudahkan tadi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itulah Imam Ibn Katsir kata, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu mir rizkihi, hendaklah kamu tadi makan daripada perkara yang Allah rezekikan kepada kamu. Maksudnya bukan Allah Ta'ala kata makanlah daripada usaha yang kamu usahakan. Bahkan Allah Ta'ala terbalikkan ayat itu, dia kata
makanlah daripada apa yang aku berikan kepada kamu. Itulah makna daripada lafaz rizkihi tadi. Dia boleh membawa makna benda yang diberikan, dan lafaz rizkihi tadi dia boleh membawa makna kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia tadi. Jadi Imam Ibn Katsir berkata, usaha kita keluar daripada rumah untuk mencari rezeki tidak bercanggah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya zahir kita keluar bekerja, tapi batin kita beriktikad bahawa yang memberi rezeki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali sebagai penutupnya, Allah Ta'ala kata, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala lah tempat kembali. Jadi, apakah faedah? Persoalannya, apakah faedah dinyatakan wa ilaihin nusyur tadi? Jadi apabila kita rujuk di dalam tafsir, kan maksudnya Allah Ta'ala menyatakan, apabila Allah Ta'ala kata, aku kurniakan kepada kamu tadi bumi, hendaklah kamu berjalan, melintasi segala rintangan di atas bumi tersebut, dan kamu makanlah rezeki-rezeki yang akan aku kurniakan kepada kamu. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi dinyatakan dalam tafsir, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatus'aluna, kamu akan ditanya, an syukri hadhihi ni'ami, tentang adakah kamu tadi bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku kurniakan ini. Jadi itulah persoalan, dan itulah perkara yang nak kita fikirkan apabila Allah Ta'ala menyatakan ayat 15 tadi ni. Maksud apa? Apabila Allah Ta'ala memberitahu, aku ada memberi satu nikmat kepada kamu, iaitu tanah, yang merangkumi rumah, tempat tinggal, makanan, pakaian, semua yang ada pada diri kita sekarang ni, semuanya datang daripada tanah tu. Maka Allah Ta'ala kata, adakah kamu tadi bersyukur? Kamu akan kembali kepada aku. Dan adakah kamu tadi bersyukur semasa di dunia terhadap nikmat yang aku berikan? Jadi itulah yang diistilahkan sebagai tahdid. Tahdid itu bermaksud ancaman. Allah Ta'ala mengancam, aku bagi, tapi aku bukan bagi saja. Aku bagi, tetapi aku nak kamu bersyukur terhadap pemberian yang telah aku berikan. Jadi persoalannya ialah bagaimanakah cara kita tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanakah kita boleh mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang terlampau banyak tadi. Maka Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Zaid ibn Aslam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia berkata, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kau telah memberikan nikmat yang amat banyak kepadaku. Maka kau tunjuklah kepadaku bagaimanakah aku dapat bersyukur dengan sebanyak-banyaknya kepada kamu. Itulah permintaan, pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tengok jawapan tadi. Maka Allah berkata, uzkurni kasiran. Hendaklah kamu mengingati aku. Hendaklah kamu berzikir mengingatiku kasiran sebanyak-banyaknya. Faiza zakartani kasiran. Sehingga kamu tadi berzikir mengingati aku sebanyak-banyaknya, faqad syakartani kathiran, sesungguhnya kamu telah bersyukur kepadaku sebanyak-banyaknya. Wa idza nasitani, dan apabila kamu lupa kepadaku, faqad kafartani, maka sesungguhnya kamu telah mengkufuriku. Jadi itu ialah nas daripada Imam Baihaqi tentang kisah Nabi Musa bertanya tentang bagaimanakah cara bersyukur. Jadi sebagaimana kita tadi pergi belajar tentang semayang, kan, sebagaimana kita tadi pergi belajar membaca Al-Quran, bertadarus, bertalaqi dan sebagainya, maka hendaklah kita tadi mencari guru untuk mengajarkan kepada kita berzikir, terutamanya berzikir kasiran sebanyak-banyaknya. Maksud jangan sekali-kali kita beli buku kan amalan berzikir dan kita amalkan. Bahkan hendaklah kita tadi mencari guru untuk mengajarkan kepada kita amalan-amalan tersebut. Dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitab Syu'abil Iman daripada Abdullah bin Salam berkata, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia berkata, wahai Allah, apakah kesyukuran yang layak bagimu, wahai Allah? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, alla yazala lisanuka ratban min zikri. Kesyukuran yang layak bagiku, yang sepatutnya kamu buat bagiku, ialah sentiasalah lidah kamu tadi basah berzikir mengingatiku. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Allah, sesungguhnya aku tadi berada atas satu-satu keadaan yang aku berasa tak layak untuk aku tadi mengingati kamu pada keadaan tersebut. Maka Allah berkata, apakah keadaan tersebut? Maka Nabi Musa berkata, aku berada dalam keadaan junub, kan, ataupun aku tadi pergi mengqada hajat dan seumpamanya buang air. Maka Allah berkata, sekiranya kamu dalam keadaan sedemikian, maka Nabi Musa tanya, apakah yang nak aku katakan? Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, hendaklah kamu berkata, subhanaka wa bihamdik. Pujian, kesucian, pujianku kepadamu, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pujian kepadamu, wa jannibnil azab, jauhkan daripadaku segala perkara-perkara yang menyakitkan daku, wa subhanaka wa bihamdika, pujian kepadamu dan pujian kepadamu, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi maksudnya nak disyaratkan kepada ucapan-ucapan yang kita lafazkan di lidah, sama ada membaca tahlil la ilaha illallah ataupun doa-doa yang kita amalkan untuk keluar dari satu kawasan masuk ke dalam satu kawasan, untuk kita tidur ataupun kita bangun daripada tidur, kesemua itu ialah amalan yang boleh melatih kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutupnya, ialah kesimpulan daripada ayat ni ialah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa dia memberikan kepada kita satu nikmat yang amat agung, iaitu tanah itu sendiri ataupun dimasukkan dengan muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut agar jangan kita terhijab dengan bumi tersebut, jangan kita terhijab dengan rumah yang kita ada, jangan kita terhijab dengan kenderaan yang kita ada, jangan kita terhijab dengan pakaian, harta, benda, emas, dinar dan seumpamanya, kerana hijab tersebut menghalang daripada berjalan pada rintangan-rintangannya. Dan kemuncak daripada ayat ni dan menuntut manusia tadi agar bersyukur. Bersyukur tadi, kita pun perlu ketahui bagaimanakah cara mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan semata-mata mensedekahkan harta sebanyak-banyaknya? Adakah dengan semata-mata kita tadi menunaikan haji dan umrah dan seumpamanya? Maka dia ajar daripada hadis-hadis bahawa sesungguhnya bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala dimulakan dengan berzikir, dimulakan dengan lidah kita yang basah berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berzikir mengingati Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.